Yang saya nak inikan ni adalah bagaimana perkembangan tokoh pemfitnah ni, PN ini. Kita lihat di sini PN ini, saya lihat ini ada lagi berlakunya apa, terpaksa bayar kepada Nizar, dan ini tanda berapa banyak duit habis kemarin, Razman terpaksa bayar kepada Nizar, YB Nizar di Perak. Ini fitnah lagi. Jadi saya pun kadang-kadang heran, macam mana boleh orang terutama di kawasan yang mereka memilih Razman ini, tak nampakkah betapa buruknya imej yang ditampilkan oleh Pesuruhjaya PAS Perak tu? Takkah rasa macam satu yang memalukan, ataupun memang tak ada apa-apa bagi PAS, tak masalah orang yang macam ini mereka perlukan, atau bagaimana? Saya tak faham. Bukan satu dua ni, berpuluh-puluh kes masih lagi dipilih oleh rakyat, dan masih lagi PAS mengekalkan tokoh-tokoh yang seperti ini. Jadi bagaimana kamu nak mengatakan kami ni dari kelompok yang bersih? Itu yang saya heran. Macam mana mereka boleh mengatakan mereka bersih? Padahal apakah ini tanda apa ni? Tanda apa untuk kita sampaikan? Mesej apa yang nak kita sampaikan kepada rakyat Malaysia? Tiap berapa bulan sekali akan dibawa ke mahkamah, dan kamu akhirnya kalah. Kalau menang itu lain cerita. Kalah. Bila kalah maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya bersalah. Memang betul dia buat fitnah. Dan dia terpaksa bayar kepada orang lain, bukan sikit-sikit, rata-rata ribu. Dan saya mula mempersoalkan ini. Saya berharap kawan-kawan PAS juga memikirkan, kenapa anda tak terfikirkah pemimpin lain yang lebih layak dari Pesuruhjaya yang ada? Takkanlah kerana kehebatan dia memfitnah, lalu kamu kekalkan dia sebagai apa? Sebagai pemimpin. Pelik lah. Saya duduk di negeri Perak ni, saya rasa lebih baik cari yang pemimpin muda yang mungkin baru, tapi saya rasa mereka lebih menjaga integriti dan sebagainya. Dan ini bukan saja kepada PAS, saya berharap juga kepada parti-parti yang lain. Kita mesti memberi gambaran kepada rakyat Malaysia, iaitu apabila kamu menjadi pemimpin, antara yang patut dilihat di sana adalah integriti, kewibawaan, komitmen, disiplin. Mesti dijadikan asas-asas untuk dipertimbangkan sebagai pemimpin. Jadi seolah-olahnya lebih banyak dia ada kes oleh kerana dia popular di media sosial dan juga di media, lalu dia terus dilantik sebagai pemimpin. Tak tahu ini dah berapa tahun dah, dan sepanjang tahun ini dah berapa kali dah. Yang terbaru dengan Anwar Ibrahim lah, itu pun dah tanda kalah lah, sebab minta maaf tanda kalah. Yang sekarang dengan Nizar kena bayar. Jadi tuan-tuan, patut kita persoalkan kepada penyokong-penyokong PAS. Kita patut persoalkan, kenapa kamu sanggup memilih kaki fitnah sebagai pemimpin kamu? Sekarang Bersatu dah mula terbuka lah, sebab dah mula masuk pendakwaan, dah mula masuk kan. Orang-orang Bersatu pun, dan dari sudut itu, okey, kalau katakan Wan Saiful dia letak jawatan nampak lebih objektif lah, walaupun tak betul. Jangan kata dia betul dengan tindakan dia letak jawatan setelah didakwa mengamalkan rasuah. Tapi
PAS ni sudah terbukti dia fitnah, dah terbukti bukan sekali, dua kali, banyak kali. Tapi masih kekal juga sebagai pemimpin PAS di negeri Perak. Saya kadang-kadang saya kenal tokoh-tokoh PAS ni sebahagian di negeri Perak ni, saya hormat juga pada mereka, ya. Tapi saya rasa patut saya bertanya, tak ada kau orang lain lah itu bahasanya. Tak ada kau orang lain yuk. Ya. Takkan orang kaki fitnah ni terus jadi pemimpin. Ha? Okey, itu yang patut kita pertanyakan, ya. Jadi tuan-tuan dengar, saya kadang-kadang saya rasa apa ni, orang nak bahas tentang belanjawan misalnya. Saya suka dengar ucapan-ucapan dari Menteri Besar Selangor misalnya. Saya nampak Menteri Besar Selangor lebih hebat, ya, dari segi menyampaikan mesej-mesej itu secara mudah difahami dan jelas, ya. Mudah difahami dan jelas. Jadi tuan-tuan cuba dengar. Saya kadang-kadang kita kena dengar ni ucapan-ucapan yang begini, yang berkualiti begini, yang patutnya kita hargai, ya. Jangan macam ambil mudah, ya. Jangan ambil mudah persoalan-persoalan yang macam apa, tak ada berkaitan dengan belanjawan. Patutnya speaker tegas saja. Sekarang ni bahas tentang apa? Okey, sekarang ni bahas tentang belanjawan. Okey, 2023. Bahas itulah yang Presiden PAS bawa cerita, oh nanti bukannya terbuat atap, tapi dia atap buka sendiri, pintu buka sendiri. Ini bukan membahas tentang belanjawan. Kenapa dibenarkan perbahasan itu masih lagi? Itu yang saya rasa heran tu. Dan apa yang nak ditakutkan tu? Takut pada siapa? Kenapa tak boleh tahan? Tak boleh stop? Stop lah. Kenapa kamu benarkan perbahasan itu yang di luar daripada perbahasan yang sepatutnya? Kan tajuknya ialah perbahasan tentang belanjawan 2023. Fokus betul-betul pada itu. Lain daripada itu, tekanlah. Stop. Tak boleh. Pelik. Tiba-tiba muncul cerita yang tuan-tuan pun dengar. Muncul cerita tentang Nabi, apa nama, yang macam Hadi Awang sebut tentang Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf ini dilantik kerana dengan izin Allah jadi menteri keuangan lah, ya. Lepas tu tiba-tiba macam mana pula Anwar Ibrahim ni siapa lantik? Anwar Ibrahim ni memang bukan Allah yang lantik. Jadi nak bandingkan itu, seolah-olahnya nak bandingkan Nabi Yusuf dilantik oleh Allah. Betul lah. Okey, no problem. Jadi Anwar Ibrahim, apa kaitannya Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim dilantik melalui undi. Sama dengan kamu lah. Sama dengan yang lain-lain. Yang lama namanya wakil rakyat. Memang kalau di dunia ni macam tu lah. Kecuali lah wali-wali, mana kita tahu takut daripada marang ni wali kan. Yang mengundi ni, apa nama, yang mengundi ini bukannya manusia, kan? Seperti mana yang difahami oleh mereka lah. Ada setengah tu fahamnya begitu. Menarik kalau kita dengar ucapan dari YB Amir ni, saya rasa menarik. Kita dengar ucapan dari beliau ni, saya rasa menarik. Betul. Soalan saya, keyakinan kepada pentadbiran sangat penting. Dalam tempoh 2-3 tahun yang lepas, sudah pasti keyakinan itu tidak ada. Sebab dalam tempoh beberapa hari saja kita takut pada menteri bertukar, kerajaan bertukar, menteri bertukar. Jadi keyakinan itu tidak dapat diwujudkan tanpa kestabilan. Saya tertarik tadi rakan-rakan daripada SIG. Yang Berhormat Kombak Sila Gulong. Daripada SIG sebut, BH nak gabung dengan UMNO. Habis PN nak buat kerajaan, nak gabung dengan siapa? Dengan Bunian? Tak dengan UMNO tak? Saya pun balik. Tunggu. Biar gabung dengan UMNO tak? Jadi masalah itu yang saya sebut masa belanjawan. Mereka buat boleh, kita buat tak boleh. Dia tak nak buat, nanti dia koyak sama. Susah. Nak pilih je bangkang boleh, tak ada masalah. Tetapi kena faham lah, jangan ulang.
tapi tak bawa kebaikan, kita nak selesaikan banyak masalah. Gombak bawa mencelah boleh gombak? Keyakinan kepada pentadbiran sangat penting. Dalam tempoh 2-3 tahun yang lepas, sudah pasti keyakinan itu tidak ada. Sebab dalam tempoh beberapa hari saja kita takut pada menteri bertukar, kerajaan bertukar, menteri bertukar. Jadi keyakinan itu tidak dapat diwujudkan tanpa kestabilan. Saya tertarik tadi rakan-rakan daripada SIG. Yang Berhormat Kombak Sila Gulong. Okey. So, saya setuju dengan pandangan YB Amiruddin, Amir. Di mana persoalan tadi, kenapa pertikaikan, kenapa PH boleh bergabung dengan UMNO walaupun sebelum ini kutuk-kutuk? Nampak? Jadi ditanya semula, kami tak boleh. PH tak boleh bersama dengan UMNO, tapi PN boleh bersama dengan UMNO. Nampak tak tuan-tuan? Jadi maknanya betul, idea tu cukup cantik, mudah faham. Jadi kami bergabung dengan PH, bergabung dengan UMNO, dapat simple majority. Semalam kita dah ulas 112. Jadi kalau PN nak jadi kerajaan, dia nak bergabung dengan siapa? Dia mesti bergabung juga dengan UMNO. Tetapi salahnya ialah UMNO, oleh kerana kamu tikam banyak kali, PAS banyak kali tikam UMNO dari belakang, walaupun kamu cakap macam-macam lah, kutuk macam-macam punya kutuk, tapi akhirnya jadi kalau PN nak memerintah, dia bergabung dengan siapa? Dengan Bunian. Menarik. Poin itu yang saya suka sangat tu. Cantik, mudah faham. Jadi akhirnya kamu nak bersama dengan UMNO juga kan? Jadi yang kamu tuduh, ini membela bersama dengan itu didendangkan lagu hoi hoi ya hoi kan. Padahal kalau mereka pun sama juga. Nampak tak tuan-tuan? Di sinilah seni berpolitik.